jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia Assalamualaikum, nama saya Isyahirin binti Minin, matrix number BG2410028. Nama saya Moila Imadillah Syah binti Jumaat, nombor pelajar saya BG24110302. Assalamualaikum, nama saya Nurul Andriani, nombor matrix saya BG24110148. Nama saya Nurul Syafiqah binti Asri, nombor matrik BG24110186. Nama saya Florista Sinon, anak Winston Sidat, dan nombor matrik saya ialah BG24110241. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Maksud rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Definisi rasuah kolar putih pada zaman pasca kemerdekaan ini, jenayah kolar putih terutamanya rasuah sudah menjadi satu penyakit yang merebak dalam kalangan individu yang memegang jawatan tinggi dalam sesebuah organisasi. Latar belakang beliau, nama diberi ialah Suharto, tarikh lahir pada 8 Jun 1921, tempat lahir ialah Kemusuk Godian, Yogyakarta, Hindia Belanda, kini di Indonesia. Tarikh wafat pada 27 Januari 2008, tempat wafat di Jakarta, Indonesia, beragama Islam, parti politik ialah Golkar, gelaran diberi ialah Bapa Pembangunan atau Jenderal Tersenyum, berpendidikan KNIL iaitu Kadet Sekolah Akademik Tentera Hindia Belanda, berkerjaya pegawai tentera dan ahli politik, perkhidmatan tentera dari tahun 1940 hingga 1974. Pangkat tertinggi yang dimiliki ialah Jenderal Besar dan mempunyai 6 orang anak termasuk Siti Hardianti Rukmana, Siti Hadiati dan Hutomo Mandala Putra. Assalamualaikum, hari ini saya akan membentangkan secara ringkas tentang kejatuhan politik Presiden Indonesia kedua, Haji Muhammad Soeharto, dan bagaimana ia membawa kepada era reformasi di Indonesia sekitar tahun 1988 apabila pengaruh politik Soeharto mula goyah. Rakyat mula meragui kecekapan kepemimpinannya yang telah memegang kuasa selama lebih 30 tahun. Kejatuhan Soeharto dipercepat oleh krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 hingga 1998. Nilai mata wang rupiah jatuh merudu. Kadar inflasi melonjak tinggi dan rakyat mengalami tekanan ekonomi yang dahsyat. Pada Mei 1998, protes besar-besaran, kemarahan rakyat memuncak. Demonstrasi besar-besaran berlaku di seluruh Indonesia. Seramai 4 orang mahasiswa terkorban, lebih 10 lagi cedera akibat keganasan semasa protes. Dan kabinet mula meletak jawatan secara berperingkat. Jun 1998, campur tangan IMF dan reformasi ekonomi. Selepas Soeharto berundur, kerajaan baru menerima bantuan dari IMF dan memulakan langkah-langkah reformasi ekonomi demi memulihkan keyakinan rakyat dan pelabur luar. Pada tahun 1999, pilihan raya dan siasatan Soeharto. Era baru bermula iaitu era reformasi. Pilihan raya umum diadakan. Siasatan terhadap Soeharto dimulakan berkenaan dakwaan rasuah dan salah guna kuasa. Pada tahun 2000, perbicaraan dihentikan. Soeharto didakwa sebagai suspek dalam beberapa kes penting. Namun,
proses perbicaraan terhenti atas alasan masalah kesihatan. Pada tahun 2007, Perjanjian Super Semar, satu perjanjian di Meterai, berkaitan dana daripada Yayasan Super Semar. Akhirnya pada 27 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia, meninggalkan legasi penuh kontroversi antara pembangunan dan otoritarianisme. Kesimpulannya, kejatuhan Soeharto bukan berlaku secara tiba-tiba, tetapi hasil daripada tekanan ekonomi, kemarahan rakyat, dan sistem politik. Saya akan meneruskan lagi pembentangan dengan mengetengahkan beberapa kesalahan besar yang berlaku semasa era pemerintahan Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua. Yang pertama iaitu pelanggaran hak asasi manusia. Antara kes paling serius ialah pembunuhan besar-besaran terhadap anggota dan penyokong Parti Komunis Indonesia (PKI). Di sini ribuan nyawa terkorban, tiada perbicaraan adil, dan tragedi ini menjadi luka dalam sejarah hak asasi Indonesia. Yang kedua iaitu rasuah dan nepotisme. Soeharto dikaitkan dengan rasuah berskala besar. Beliau menggunakan kuasa untuk memperkayakan diri, keluarga, dan kroni-kroninya. Berbagai projek dan jawatan penting diberikan kepada kerabat atau orang terdekat. Perilaku ini merugikan negara dan menyekat peluang rakyat biasa. Yang ketiga yaitu pemerintahan tangan besi atau otoritarian. Soeharto memerintah dengan kawalan ketat terhadap rakyat, menyekat kebebasan akhbar, mengekang suara pembangkang politik, menggunakan tentera untuk mengekalkan kuasa dan menindas penentangan. Yang keempat, pengendalian kekayaan alam secara tidak lestari. Sumber alam Indonesia terus menjadi mangsa. Penebangan hutan secara besar-besaran berlaku tanpa kawalan. Konsesi diberi kepada syarikat asing, menyebabkan hasil bumi tidak dinikmati rakyat sepenuhnya. Ekosistem terjejas, hak komoditi tempatan dinafikan. Kesimpulannya, kesalahan-kesalahan ini meninggalkan kesan mendalam terhadap rakyat Indonesia dan menjadi antara punca utama kejatuhan Soeharto. Sekian, terima kasih. Seterusnya, terdapat dua kesan kes rasuah ini, iaitu kepada negara dan masyarakat yang berpunca daripada kes rasuah Soeharto. Kesan rasuah kepada negara, yang pertama, pembangunan ekonomi yang berkurangan. Rasuah boleh menghalang pembangunan ekonomi dengan mengambil sumber negara untuk kepentingan peribadi atau kumpulan tertentu. Projek pembangunan yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat mungkin terbengkalai atau menjadi tidak berkesan. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Rasuah boleh menyebabkan ketidakstabilan politik dengan merosakkan institusi politik dan menjejaskan kesihatan institusi kerajaan. Ini boleh mengakibatkan hilangnya kepercayaan orang ramai terhadap pemimpin dan institusi negara. Yang ketiga, pembaziran sumber. Rasuah sering membawa kepada pembaziran sumber kerana kontrak dimeterai berdasarkan perhubungan dan bukannya kecekapan. Projek boleh diberikan kepada pihak yang memerlukan rasuah dan bukannya kepada pihak yang boleh memberikan nilai terbaik. Yang keempat, krisis amanah antarabangsa. Negara yang dilanda rasuah mungkin menghadapi krisis kepercayaan dalam masyarakat antarabangsa. Ini boleh membawa kepada pengurangan pelaburan asing, peningkatan hutang negara, dan kerosakan reputasi global. Kesan rasuah kepada masyarakat. Pertama, ketambakan sosial. Rasuah boleh melebarkan jurang sosial dan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Pihak yang mempunyai sumber dan hubungan yang kukuh lebih berkemungkinan mendapat manfaat, manakala masyarakat yang lemah dipinggirkan. Yang kedua, perkhidmatan awam yang lemah. Rasuah dalam perkhidmatan awam boleh menyebabkan kualiti dan kecekapan perkhidmatan berkurangan. Keputusan dan pelaksanaan program mungkin didorong oleh kepentingan peribadi dan bukannya kepentingan awam. Yang ketiga, ketidakadilan. Kehakiman yang tercemar oleh rasuah membawa kepada ketidakadilan dalam penguatkuasaan undang-undang. Mereka yang bersalah boleh mengelak daripada hukuman atau menerima hukuman yang lebih ringan.
jika mereka mempunyai hubungan atau membayar rasuah. Yang keempat, hilang amanah. Rasuah menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap institusi dan sistem kerajaan. Pecahnya kepercayaan boleh membawa kepada ketidakstabilan sosial dan politik. Seterusnya, langkah mencegah kegiatan rasuah dari negara dan juga masyarakat. Pertama, memperketatkan sistem perundangan. Tindakan tegas perlu diambil oleh individu yang mengambil rasuah bagi memberi peringatan kepada orang lain dengan menjatuhkan hukuman berat dan tidak hanya membayar denda. Seterusnya, meningkatkan pengawasan dan audit. Pihak yang terlibat dengan pengawasan dan audit kewangan hendaklah merupakan individu yang boleh dipercayai bagi mengelakkan sebarang permasalahan berlaku. Keadaan ini juga berfungsi bagi menyemak keluaran dan kemasukan kewangan bagi sektor awam dan juga swasta. Seterusnya, memperkasakan SPRM. Pihak SPRM hendaklah menjalankan kerja dengan bersungguh-sungguh tanpa mewujudkan sebarang tingkah laku yang boleh mencetuskan atau membuat huru hara. Seterusnya, pendidikan atau kempen. Memberi pendidikan kepada masyarakat tentang keburukan rasuah kepada diri sendiri bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Keadaan ini juga dapat mewujudkan masyarakat yang berintegriti dan beretika. Seterusnya, penglibatan dalam membuat laporan rasuah. Masyarakat digalakkan untuk membuat laporan rasuah sekiranya terdapat sebarang aktiviti yang mencurigakan, terutamanya dalam kegiatan rasuah. Laporan yang dilakukan oleh masyarakat boleh membantu dalam mementeras kes rasuah pada peringkat awal. Seterusnya, menyokong pemimpin yang berintegriti. Masyarakat yang berperanan sebagai pengundi hendaklah memilih pemimpin yang berintegriti atau wakil rakyat yang bersih dari segi pengaruh rasuah. Ajaran daripada aktiviti rasuah. Yang pertama, rasuah merosakkan ekonomi dan masyarakat, di mana dana awam yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan rakyat seperti hospital, sekolah, dan jalan raya disalahguna. Kos projek yang melonjak kerana sogokan tetapi kualiti kerja yang rendah. Akibatnya rakyat menderita dan pembangunan terbantu. Seterusnya, kuasa dan jawatan adalah amanah, bukan hak mutlak. Orang yang diberi kuasa harus sedar bahawa mereka memegang amanah rakyat. Bila amanah dikhianati melalui rasuah, akibatnya bukan sahaja terhadap diri sendiri, tetapi kepada masyarakat dan juga negara. Yang ketiga, setiap perbuatan akan ada balasannya. Banyak kes menunjukkan bahawa walaupun seseorang mungkin terlepas buat sementara, akhirnya mereka tetap akan tertangkap. Hukuman, keaiban, hilang jawatan, dan kepercayaan. Semua itu menjadi pengajaran agar kita tidak leka dan tamak. Dan yang terakhir, harga diri dan maruah tidak boleh dijual beli. Wang yang diperoleh melalui rasuah tidak berkat dan membawa kesan buruk kepada keluarga dan generasi akan datang. Maruah lebih penting daripada kekayaan. Berikut merupakan harapan untuk mengelakkan kegiatan rasuah lebih berleluasa. Yang pertama, sistem kehakiman yang tegas dan saksama. Harapan ini supaya pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu SPRM, mahkamah dan agensi penguatkuasa bertindak tanpa pilih kasih. Tidak kira sama ada pesalah adalah ahli politik, pegawai kerajaan tinggi atau individu biasa. Semuanya harus dikenakan hukuman yang setimpal. Ini akan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan negara. Seterusnya, masyarakat yang menolak rasuah. Harapan ini agar rakyat Malaysia membentuk budaya sifat toleransi terhadap rasuah. Rakyat bukan sahaja tidak memberi atau menerima rasuah, tetapi juga berani melaporkan sebarang kegiatan rasuah. Generasi muda diharapkan membina sasya dan nilai integriti yang tinggi melalui pendidikan moral dan sivik. Dan yang ketiga, pentadbiran yang telus dan beretika.
Harapan ini agar sektor swasta dan sektor awam mengamalkan tadbir urus yang baik, termasuk pengisytiharan harta secara berkala, sistem tender terbuka yang telus, pengawasan dalaman yang berkesan. Pentadbiran telus dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, pendidikan anti rasuah yang menyeluruh, di mana harapan ini supaya pendidikan tentang bahaya rasuah diperluaskan ke semua peringkat, yaitu dari sekolah rendah hingga peringkat universiti. Kempen kesedaran dan latihan integriti kepada penjawat awam, pelajar, dan pekerja swasta haruslah dijalankan.